La ilaha illallah wallahu akbar. Sekarang dah 7.30 dan kita kembali semula pada waktu awal, waktu asal kita kuliah pagi iaitu jam 7. Bila tukar malam memang rasa berbeza lah aura dia, suasana dia. Jadi insya-Allah kita kembali semula dan marilah sama-sama kita menyebarkan perkongsian kita pada pagi ini. Dan insya-Allah sebagaimana yang kita sama-sama nekat sebelum Ramadan lagi, iaitu untuk tadabbur juzuk 30 sepanjang 30 hari Ramadan. Jadi 2 hari yang lepas malam tadi tak berjaya sebab saya memang tak boleh nak melawan rasa penat dan mengantuk tu. Akhirnya kita batalkan malam tadi tengah-tengah live. Lepas tu kita buat pengumuman, kita akan buat juga pada waktu pagi. Usahakan macam mana pun. Okey, jadi nampak suasana berbeza sebab kami berada di luar kawasan. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua, rahmat Allah dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita meneruskan majlis tadabbur juzuk 30 dan pada pagi ini kita akan tadabbur surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ayat surah Al-Infitar. Ia merupakan surah yang kita dah baca 4 surah dah. Surah An-Naba. Ya, surah An-Naba, kemudian surah An-Nazi'at, kemudian surah Abasa, kemudian surah Allah Akbar, Allahumma salli Muhammad. Dah 4 surah kita tadabbur kan? Cuba, okey. An-Naba, Abasa, lepas tu An-Nazi'at. Ya, surah At-Takwir, menggulung. Ya, jadi hari ini adalah surah Al-Infitar. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, insya-Allah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kita dah masuk, hari ni berapa Ramadan? Tuan-puan sekalian, 6 ke 7 Ramadan hari ni? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Allahu Akbar. Kita dah masuk 7 Ramadan. Sangat cepat masa yang berlalu. Sudah pun 1 minggu kita berada di bulan Ramadan. Yelah, kita bermula itu hari Khamis, esok hari Khamis. Jadi hari ni dah 7 Ramadan. Dan begitulah masa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat melainkan masa itu setahun ibarat sebulan, sebulan ibarat seminggu, seminggu ibarat sehari, sehari ibarat 1 jam, dan 1 jam itu ibarat sedetik. Jadi itulah yang berlaku pada kita. Sehinggalah saat ini tuan-puan sekalian, kita merasakan bahawa waktu berlalu sangat cepat. Ramadan pada tahun ini juga datang dengan sangat cepat. Kita rasa baru saja lepas Ramadan sekian-sekian, jumpa Ramadan lagi. Hari itu kita rasa macam lama sikit, dah tahu hari ini dah 7 Ramadan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Dan kita bersyukur sangat kita masih lagi hidup pada saat ini, masih bernyawa, masih lagi boleh menyambung tanggungjawab, masih lagi boleh ada peluang Allah beri untuk kita tambahkan kuantiti dan kualiti ibadah. Marilah sama-sama kita meletakkan rasa penyesalan. Sebab biasanya penyesalan itu akan memberikan suntikan tindakan.
semangat. Penyesalan itu akan membuatkan kita rasa nak berubah. Orang yang tak rasa menyesal, dia susah nak ada perubahan. Cuba kita muhasabah masing-masing. Bayangkan kualiti Ramadan kita yang semalam. Dari sudut solat fardu, di awal waktu ke tidak, tenang ke tidak, jemaah ke tidak. Lepas solat fardu, kita buat tak apa yang terbaik yang memperindahkan kesudahan solat kita tu. Sebab ia juga akan menentukan bagaimana kesudahan kita hidup nanti. Sebab ramai orang tak sabar, lepas bagi salam dia terus bangkit, nak cepat-cepat, nak berkejar-kejar. Tapi dia boleh berlama-lama pula di depan TV, boleh pula tenang-tenang saja dengan telefon lama-lama. Tapi bila lepas solat tak tenang, tak boleh nak duduk berlama-lama di atas sejadah, nak bekerja urusan demi urusan. Tuan-puan sekalian, saya sebutkan begini ada peringatan untuk diri saya sendiri. Cuba ingat balik semalam kualiti solat fardu, kualiti dan kuantiti solat sunat. Buat tak solat duha? Buat tak solat duha? Berapa rakaat? Ada tingkatkan tak? Bagaimana dengan kuantiti dan kualiti Al-Quran kita semalam? Jangan cerita yang hari pertama, hari kedua. Kita ingat yang semalam. Semalam ada buat infak tak? Ada sedekah tak? Ada bantu orang yang susah tak? Tarawih malam tadi macam mana? Subhanallah. Bangun tak tahajud? Buat baik tak pada orang yang perlu kita buat baik? Bagaimana akhlak kita? Subhanallah. Jadi, kenapa kita masih hidup hari ini? Kerana Allah nak beri kita peluang lagi untuk perbaiki. Allah beri kita peluang lagi untuk jadi lebih baik. Sebagai ibu, isteri, suami, ayah. Sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai ahli masyarakat. Setiap hari adalah peluang baru untuk kita. Bahkan jika kita menyesali apa yang kita lakukan hari yang sebelumnya, lalu kita minta ampun dengan Allah, Allah boleh padam. Umpama kita tak buat pun kesalahan-kesalahan tu. Subhanallah. Manusia mungkin akan ingat. Dia akan ungkit balik. Ingat tak apa yang kamu buat, kesiapan kamu pada tahun lepas? Ingat tak masa mula-mula kamu start dulu kerja di sini? Manusia kadang ungkit. Ingat tak, wahai anak? Ingat tak, wahai suami, mula kahwin dulu? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Apabila Allah memaafkan dan mengampuni hambanya, maka Allah akan memadam umpama tidak melakukan. Jadi ramai juga yang tanya, Ustazah macam mana ya nanti di akhirat kelak? Adakah dosa-dosa yang kita dah minta ampun akan dihisap lagi? Akan dibentangkan lagi? Tidak. Dia dipadam oleh Allah umpama tidak pernah melakukannya. Tapi manusia akan ingat kesilapan kita. Tetapi Allah memadamkan umpama kita tidak melakukan. Jadi, bangun kita pada hari ini. Jadilah orang yang baru. Bernafaslah udara yang Allah berikan dengan kesyukuran. Berjalanlah dengan rasa sedar bahawa kita sedang berjalan di atas muka bumi Allah. Sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba dunia. Dan kita sedang memijak bumi Allah yang sementara. Dan kaki ini akan terus melangkah ya Allah, untuk berjuang di bumi sementara ini menuju kepada syurga yang abadi. Berjalan dengan sedar, bernafas dengan sedar, bergerak dengan sedar, bahawasanya semua pergerakan kita ini adalah dengan izin Allah. Bahawa semua apa yang sedang kita lalui ini adalah sedang mengikut takdir Allah. Takdir Allah. Allah takdirkan kita pagi ini bangun pukul berapa, semua itu berdasarkan usaha kita. Tak bolehlah pula kita kata, ya Allah, Allah dah takdirkan aku tak sempat tahajud hari ini. Sedangkan kita dah terkejut berapa kali, tapi kita tutup. Kita tangguh, kita tarik selimut. Oh, sedapnya tidur. Subhanallah. Allah akan takdirkan mengikut usaha-usaha hambanya. Allah akan izinkan apa yang hambanya inginkan, apa yang hambanya plan, rancang, apabila perancangan manusia ini mengikut syariat. Perancangan manusia ini mengikut fitrah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah beri kita hidup lagi. Anda masih boleh nampak saya, dan saya masih boleh merasai kehadiran anda walau di mana berada. Sahabat-sahabat di TikTok, mari kita target juga likes kita 1 juta. Dan kita target juga kehadiran hari ini. Kita kena naikkan balik engagement pagi, sebab dah berapa hari tak ada, 3 hari dah tak ada. So ramai juga yang ingat dah tak ada dah kuliah.
Minta maaf ya. Jadi insya-Allah sama juga sahabat-sahabat di page. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat mata Allah sekalian. Masya Allah. Kalaulah rasa blur, perubahan apa nak buat hari ni? Saya nak beri cadangan ni. Perubahan apa? Apa cerita yang berlaku sebelum sekarang? Sebelum saat ini? Tentang sahur tadi ke? Tentang solat subuh tadi? Tentang malam tadi? Apalah cerita? Tak tahajud ke? Tak tarawih ke? Oh, malam tadi tak ada baca Quran langsung ke? Apalah cerita? Bukan saya kata tak penting apa yang dah berlalu, tapi lebih penting adalah waktu sekarang. Waktu sekarang adalah lebih penting dan dia bakal menentukan kita pada masa depan. Yang berlalu sama ada tutup dengan syukur kalau ia baik, ataupun tutup dengan rasa tersungkur. Tutup dengan rasa syukur, alhamdulillah, ataupun dengan rasa tersungkur. Tersungkur apa? Rasa macam sujud pada Allah. Rasa macam ya Allah, tersungkur. Manusia tak nampak kita tersungkur, tapi hati kita sedang tersungkur. Manusia nampak kita berjalan rileks, tapi hati kita sedang tersungkur dengan penyesalan. Tersungkur di hadapan Allah. Hati sedang rasa tersungkur di hadapan Allah. Allah tahu hati kita sedang rasa bagaimana saat ini. So, apa yang kita rasa sekarang akan menentukan pergerakan selepasnya. Saya nak bagi cadangan apa? Kalaulah kita lemah dalam menambah amalan sunat, maka jaga amalan fardu. Dan amalan fardu yang saya nak sebut akan adalah solat berjemaah. Solat fardu. Okey, saya nak sebutkan tentang solat fardu. Kalau mampu berjemaah, sama ada perempuan atau lelaki, berjemaah. 27 kali ganda digandakan, bulan Ramadan digandakan, berkali ganda sehingga lebih 70 kali ganda. Nabi SAW bersabda, amalan sunat digandakan ataupun diangkat umpama amalan fardu. Amalan fardu digandakan lebih 70 kali ganda di bulan Ramadan. So, sila fokus memperbaiki, memperindah amalan fardu. Paling utama solat. Puasa ialah kita puasa. Subhanallah, saya pada amalan puasa yang diwajibkan pada siang dan siang Ramadan, tetapi ada amalan fardu yang perlu diberi perhatian siang dan malam, iaitu amalan solat fardu. Cuba sedaya upaya sebelum azan, kita dah jangka 10 minit lagi zuhur, 20 minit lagi zuhur, kita dah ambil wuduk siap-siap. Muslimin muslimat, saya jumpa hari itu seorang tasri yang berumur 98 tahun. 98 tahun. Seorang lelaki tua. Dia adalah orang yang memberi sumbangan yang besar kepada Malaysia melalui ekonomi, melalui keuangan, perbankan, dan dia masih lagi CEO beberapa buah bank. Matanya jelas, berjalannya tegap, suaranya jelas, fikirannya cergas, tuan-puan sekalian. Subhanallah, dia boleh cakap dengan saya 1 jam, Ustazah begini-begini, sambil background dia ekonomi. Subhanallah, sambil dia boleh keluarkan ayat Al-Quran. Ustazah, ini firman Allah dalam surah sekian-sekian. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Okey, ini Allah berfirman dalam surah. Dia hafal ayat-ayat. Lepas tu saya pun macam terkagum. Saya kata, ya Allah, dia seorang Tan Sri. Saya kata, ada rezeki saya dapat jumpa dia berdepan. Lepas tu Tan Sri ni kan, saya pun kata, Tan Sri, umur Tan Sri dah hampir 100 tahun. Bagaimana Tan Sri boleh kuat, cergas, telinga, mata jelas dan sebagainya. Fikiran pun lebih hebat daripada orang muda. Sebab biasanya kalau sudah tua, bercakap pun tak lancar. Dia banyak pause. Slow. Tapi tidak. Saya rasa macam mungkin energi dia tak sama macam orang muda. Tapi dia punya daya, kemampuan berfikir apa semua ni, Masya Allah, luar biasa. Lepas tu, tuan-puan sekalian, saya tanya, apa amalan Tan Sri ya? Dia nak jawab amalan tu, dia nangis dulu. Masa tu bukan saya seorang, ada beberapa orang lagi. Dia nangis. Dia kata, ya Allah. Dia kata, ya Allah, ya Rahman. Dia kata, ya Allah. Dia nangis. Dia kata, saya tak tahu saya boleh cakap ke tak pada Ustazah. Allahu Akbar. Isteri dia dekat sebelah, umur 80 lebih isterinya. Dia umur hampir 100 tahun.
Lepas tu dia cakap, dia kata, Ustazah, jagalah solat fardu, sedaya upaya jemaah dan di awal waktu. Saya sangat yakin itulah yang memberikan kekuatan sebenar seorang Muslim. Solat adalah kekuatan sebenar. Kalau orang rasa suplemen ke, orang rasa rehat cukup, tidur cukup, exercise semua tu, itu zahir. Tetapi kekuatan yang sebenar yang kita perlukan adalah kekuatan rohani. Bahkan dengan kekuatan rohani inilah, maka hubungan kita dengan Allah jadi baik. Maka Allah lah yang salam, yang memberikan kesejahteraan kesihatan. Allah lah yang memberi rizki, Allah berikan kekayaan, Allah beri kelapangan. Semua datang daripada Allah. Jadi manusia ni kadang sibuk jaga hubungan dengan manusia, dengan kawan-kawan, dengan bos, dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak. Tapi manusia tidak beri perhatian untuk jaga hubungan dengan Allah. Sedangkan Allah yang beri semua. Allah lah yang jaga semua. Subhanallah, Allahu Akbar. Tahu tak? Tuan-puan minta, nampak pesanan tu biasa. Tetapi isteri sebelah cakap, Ustazah, suami saya ni, Tan Sri ni, 20 minit, 15 minit sebelum solat sudah bersedia di atas sejadah dengan wuduk. Akan baca Quran dulu, zikir ke apa. Bukan azan baru ready, tak. Tan Sri ni, suami saya ni, 15 minit, 20 minit sebelum dah ready dah atas sejadah. Solat mesti on time. Barulah apa yang kita minta dengan Allah, Allah akan beri on time. Allah beri pada waktu yang tepat. Allah sangat dekat. Apa permintaan, Allah makbulkan. Tetapi kabulkan dulu permintaan Allah untuk solat. Allahu Akbar. Saya masa tu terus menitik air mata. Dia kata, yes Ustazah, the most important thing is solat. Siapa yang meletakkan solat paling utama, solat perkara yang paling penting dalam kepala dia, bila nak masuk di waktu solat dah susah hati. Nak solat kat mana? Macam mana? Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, tahu tak? Saya ni dalam kursus sebenarnya. Dalam kursus. Bersama dengan suami di KL. 5 hari berturut-turut. Daripada Isnin sampai Jumaat ni, pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Non-stop, waktu rehat setengah jam saja untuk solat zuhur. Tuan-tuan sekalian, kebanyakan yang hadir adalah non-Muslim. Speaker pun non-Muslim. Ini adalah untuk dapat sertifikat RHDN, professional trainer. Ini ada satu orang yang dalam bidang ni, dia memahamilah kenapa perlunya sijil ini. Selama 5 hari berturut-turut, kalau lulus kita akan dapat. Saya dengan suami masuk sebab sebagai director training, syarikat training, memang kena datang sendiri. Allah Akbar. Memang full time trainer ni in English dan non-Muslim. Saya pula duduk, sebelah saya India, sebelah lagi Mak Saleh. Dan semua speaking. Okey. Nota semua pun in English. Okey, Allah aturkan begini-begini. Walaupun peringkat awal saya ni macam bagi tahu tim, kenapa kamu pilih syarikat ni? Memang ownernya non-Muslim, speaker non-Muslim, dan kebanyakan yang hadir pun memang non-Muslim. Adalah Muslim dan 5 orang. Muslim termasuk kami 5-6 orang. Yang lain semua non-Muslim. Cina, India, ada Mak Saleh, ada bangsa-bangsa lain. Lepas tu sebab sebelah saya adalah Cina dan India dan juga Mak Saleh ni, tuan-puan sekalian, tahu tak, wanita India sebelah saya ni, dia selalu keep asking, apa dia? Waktu solat you dah masuk ke? Subhanallah, bayangkan ya, bila pukul 1, dia tahu sebab saya fikir nak solat, sebab dia nampak saya akan bergegas nak tunaikan solat. Lepas tu kan, penceramah tak berhenti lagi pukul 1:10, dia pun tanya, Asma, you solat pukul berapa? 1:20. Ada masa lagi. You ada masa lagi. Allahu Akbar. Sama juga asar. Asar kan masuk 4:30, tapi speaker tak berhenti lagi. Sampai semalam pukul 5, dia dah tengok jam. Asma, you solat sekarang kan? You patut solat jam berapa? Sebenarnya sudah masuk tadi 4:30. Sekarang sudah lambat. You cakaplah pada speaker, you kena solat. Saya kata tak apa, ada masa lagi. Masih ada masa. Saya memang kalau boleh nak cakap pada speaker, sorry. Tapi
Bila kita dalam kelas macam tu dan kita jadi macam, ya, saya pun terangkan pada dia, sebenarnya memanglah sepatutnya solat on time. Tapi boleh je kita lambat sikit sebab kita dalam majlis ilmu, dalam kelas. Oh, okey. Subhanallah. Lepas tu kan bila nak solat Zuhur tu dia yang you dah tahu tempat nak solat? Oh, nanti saya tanya. Dia siap tolong tanyakan, you solat sini. Lepas tu bila saya nak pergi tandas kan, dia nak pergi dulu. You go first, Asma. You need to solat. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, nama dia Mala. Masya Allah, very nice lady, beautiful lady, masih muda lagi, umur 28 tahun. Jadi tuan-tuan sekalian, lepas tu Masya Allah, saya nak bagi tahu kepada wanita-wanita sekalian, ramai wanita tak solat sebab make up. Ramai wanita Islam tak solat sebab make up. Contoh di pejabat, dia dah make up 1 jam dekat rumah, jadi tengah hari Zuhur dia tak solat, asar nanti dia kodok Zuhur. Sebab makan masa sangat nak hilangkan make up dan nak pakai make up balik. Kadang-kadang bila outing pun sama, shopping, masuk waktu solat tak solat sebab make up. Subhanallah, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Ramai wanita tinggal solat, dia ingat simply macam tu je qada. Takkan, qada ini pada waktu keadaan yang tertentu saja. Dalam keadaan begini, qada solat itu tidak diterima. Tidak wujud qada solat itu. Tidak diterima. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Maksud saya yang light makeup dia tak susah, tapi yang heavy makeup ni dengan blusher, dengan merah, dengan ini dengan macam-macam tu, Allahu Akbar, yang menyebabkan susah dan berat untuk solat sebab waktu yang suntuk, nanti sekian-sekian dan meninggalkan solat begitu sahaja. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, lepas solat fardu jangan tinggalkan bacaan ayat kursi dan jangan tinggalkan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar sebanyak 33 kali tu. Okey, baik. Saya tahu kita ni tadabbur, Ustazah tak start lagi tadabbur, tapi saya nak juga wrap tentang bab solat ini. Muslimin muslimat, tuan-puan, sahabat-sahabat semua. Okey, kita solat dengan tenang, dengan merasai kemanisan solat. Kalau dapat dan berapa detik pun dah okey dah. Jangan solat dengan fikir masalah, fikir penyelesaian, fikir idea, kerah otak. Subhanallah, sampai bila ni kita nak hidup dalam keadaan macam ni? Bila solat, tarik nafas, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha hebat. Itu maksud Allahu Akbar. Jadi kita nak sebut kita ni sedang berhadapan dengan Allah maha besar ni. Nak besarkan lagi ke perkara-perkara yang lain, kita sedang berhadapan dengan Allah maha agung, maha hebat ni. Kita dah sebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi Allah sedang melihat kita sampai ke dalam hati kita ni, sampai apa yang kita fikir ni. Maka masa itulah tuan-puan sekalian, kita melepaskan semua yang membelenggu fikiran dan hati kita. Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah dengan tenang apa semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Tenang, jangan lagi laju. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Opening cantik, closing misi cantik. Opening tenang, closing misi tenang. Opening rasa membesarkan Allah, closing pun sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Rasa tenang. Okey, lepas tu jangan tinggal baca ayat kursi. Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, selepas kamu solat fardu, barang siapa yang selepas solat fardu lalu dia membaca ayatul kursi, tidak ada yang akan menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan maut, melainkan kematian. Yang menghalang antara dirinya dengan syurga adalah kematian sahaja. Kematian. Maksudnya insya-Allah dia dijamin syurga. Kenapa tak masuk syurga lagi? Sebab masih hidup, belum mati. Mungkin ada yang tanya, Ustazah, kan masuk kubur, kita bukan masuk syurga lagi. Kubur itu menjadi satu taman-taman syurga. Itu hadis Nabi. Orang mukmin, Allah akan jadikan kuburnya ibarat taman syurga. Tapi bagi orang yang kafir, bagi orang yang musyrik, bagi orang yang fasik, bagi orang yang munafik, orang yang mati dah tak sempat bertaubat, itu fasik, maka kuburan itu menjadi jurang api neraka.
Jadi selepas solat fardu, kita nak cepat macam mana, kelang kabut macam mana, jangan tinggal ayatul kursi. Sebab Nabi kata tidak ada yang akan menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan kematian. Yang kedua, pesan Nabi SAW. Nabi bersabda, ini hadis yang sahih. Barang siapa selepas solat lalu dia membaca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, dan disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mencukupkan semuanya 100 kali, Allah kata. Bukan suruh baca satu kali tu, maksudnya 33 99 tambah satu penghujung penutup tu, maka dia jadi 100. Faham ya? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi sebut apa? Akan diampunkan Allah dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Saya nak sebut pun rasa sebab. Nabi kata Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ada tak orang yang boleh counting berapa banyak, boleh kira, boleh hitung berapa banyak buih di lautan? Sifat buih di lautan tidak boleh dikira. Dia berbuih, dia hilang, berbuih, berhilang, tak sempat nak kira. Kedua, dia tidak pernah berhenti berbuih. Bermaksud dosa kita tak pernah boleh dihitung terlalu banyak, dan kita tidak pernah berhenti melakukan dosa. Begitulah sifatnya buih di lautan. Dia tidak pernah berhenti berbuih. Setiap ombak akan menghasilkan buih. Bukan di pinggir ombak pantai saja, bukan di pesisir pantai saja. Ombak sentiasa berlaku di tengah-tengah laut. Di mana sahaja laut bergelora, di situ ada buih. Nabi SAW bersabda, barang siapa selepas solat, setiap kali solat fardu, lalu dia berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan dia menyudahkan dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sembahan, tiada tempat meminta pertolongan melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya, tidak ada yang sekutu ataupun yang menyamainya, lahul mulku wa lahul hamdu, baginya lah pemilikan kerajaan, walahul hamdu, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Nabi kata akan diampunkan segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi Masya Allah, saya buat kesimpulan bagi mukadimah kita ini. Di bulan Ramadan ini kita memang dituntut pelbagai ibadah sunat. Namun jika kita seorang yang lemah untuk memperbanyakkan amalan sunat, solat sunat lemah, baca Quran lemah, zikir lemah, sedekah lemah, macam-macam lemah lah, kuatkanlah dengan solat. Kalau kita boleh upgrade solat kita pun, itu dah cukup baik, itu dah bagus sangat. Bukan bermaksud saya nak melalaikan amalan sunat. Saya nak bercakap bagi orang yang lalai juga. Saya juga orang yang lalai. Jadi itulah kaedahnya. Jika kita melalaikan amalan sunat, jadi kita kenalah menunaikan amalan fardu, solat fardu itu dengan seindah sebaik-baiknya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, itu kupasan sikit je. Kalau nak kupas lagi pasal solat, belum sentuh pasal kehebatan azan dan jawabnya, wudu dan doanya, doa iftitah dan kehebatannya. Sebenarnya kalau topik solat saja, kita akan goosebump. Macam itulah, meremang. Baru kita tahu why solat adalah amalan pertama. Amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah dalam kubur dan juga di padang mahsyar kelak. Awwalu ma yuhasabu. Amalan pertama yang akan dihisap. Jika solatnya lepas, semua amalan lain diterima. Tapi jika solat tidak diterima oleh Allah, maka semua amalan lain juga ditolak. Seolahnya nak membentuk ikhlas, solat. Nak membentuk jadi hamba, solat. Nak membentuk supaya kita menjadi orang yang terbaik, solat.
Orang yang solat dengan tenang, dia juga seorang yang tenang di luar solat. Orang yang ikhlas kerana Allah solat, kerana Allah, bukan kerana terpaksa, bukan sekian-sekian, takut rezeki tak dapat, kan nanti kalau tak solat nanti kena musibah, kau tak solat nanti kan hilang segi wajah, kan nanti kau tak solat bla 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 rezeki payah. Memang solat tu kerana Allah, kerana sayang Allah, kerana cinta Allah, kerana memang suka solat. Kerana solat ini adalah simpulan kasih dan simpulan cinta dengan Allah. Solat ini tempat melepas rindu pada Allah. Memang solat kerana Allah. Orang yang ikhlas dalam solat, maka dia juga seorang yang sangat ikhlas di luar solat. Orang yang solat dengan fokus, dia juga fokus di luar solat. Orang yang bersungguh-sungguh ketika solat, sebelum solat, semasa solat, lepas solat, dia sungguh-sungguh solat. Solat sungguh-sungguh. Dia juga seorang yang mempunyai kesungguhan di luar solat. Subhanallah, orang yang jaga kebersihan dalam solat, dia juga pembersih luar solat. Orang yang lemah lembut, sopan santun dalam solat, pergerakannya sopan santun je, lemah lembut je, tertib je, maka dia juga seorang yang lemah lembut dan santun di luar solat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita jaga solat, Allah jaga di luar solat kita. The rest, Allah yang jaga. Subhanallah. Ihfazillah yahfazka. Kamu menjaga hubungan kamu dengan Allah. Kamu jaga Allah, yahfazka. Allah akan menjaga kamu. Hadis Nabi. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Hadis Nabi yang sahih. Bila kamu meminta dan memerlukan sesuatu, kamu minta saja dengan Allah. Bila kamu perlukan pertolongan, kamu minta tolong dengan Allah. Apa maksud jaga Allah? Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jika kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Maksudnya Allah sangat dekat dengan kita. Masya Allah, tak perlu. Kalau kita dengan suami kena call, bang minta tolong. Tapi bila orang, macam mana maksud jaga Allah? Jaga hak Allah. Perintah Allah dijaga. Dan tinggalkan larangan Allah. Ini orang yang jaga Allah. Tinggalkan larangan Allah. Walaupun kita suka, tapi tahu Allah tak suka, tinggalkan. Kita tahu Allah suka ni, kita buat walaupun kita tak suka. Subhanallah, Allahu Akbar. Jaga Allah. Dan bagaimana dari sudut zahirnya kita nak jaga hubungan kita dengan Allah? Salah. Sebab itulah kata-kata hukama, siapa yang ingin berbicara dengan Allah, dirikan salat. Barang siapa yang nak Allah berbicara dengannya, maka bacalah Al-Quran. Siapa yang nak berbicara dengan Allah, solat. Sebab dalam solat, kita daripada takbir Allahu Akbar sampai bagi salam, kita non-stop bercakap. Non-stop bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Al-Fatihah tu surah lain. Lepas tu rukuk pun ada bacaan non-stop. Allahu Akbar, subhanabiyal a'la wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, subhanabiyal a'la wa bihamdi. Okey, itu sujud. Semua non-stop sepanjang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, non-stop kita bercakap. Siapa yang nak berbicara dengan Allah, solatlah. Dan siapa yang nak Allah berbicara dengannya, bacalah Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah kalamullah, kata-kata Allah. Al-Quran ini adalah bicaranya Allah pada kita. Bila kita baca Quran, bacalah terjemahan. Barulah kita faham. Kita orang Melayu, bukan kita orang Arab. Barulah kita rasa macam Allah sedang bercakap dengan kita. Allah sedang pujuk hati kita dengan ayat-ayat tentang sabar, ayat-ayat tentang syurga. Allah sedang ingatkan kita bahawa dunia ini sementara. Allah datang ingatkan kita bahawa kita sedang lalai dengan anak, dengan suami, dengan isteri, dengan harta, dengan rupa paras. Kita sedang lalai dengan waktu yang lapang, dengan kesihatan. Kita sedang lalai. Allah ada beri peringatan kepada kita. Subhanallah, percayalah. Dalam setiap ayat yang kita baca, sebenarnya ayat-ayat itu ditujukan kepada kita. Allah sedang berbicara dengan kita. Allahu Akbar. Begitulah sayangnya Allah. Allah berikan kita solat, Allah berikan kita Al-Quranul Karim. Keduanya mukjizat yang sangat hebat. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi sekarang sahabat-sahabat muslimin muslimat, saya tak tahulah FB ni berapa orang, sorry. TikTok ada 3.2k, 3,200 yang hadir. Di FB berapa ya Encik Suami? Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat sesuatu pada pagi ini. Saya kena berhenti paling lambat 8.30 sebab perlu menuju ke lokasi program yang saya cerita tadi. Okey.
Masya Allah. Jadi semuanya dalam 5,500 yang hadir pada saat ini. Terima kasih di TikTok 366k likes. Kita target 1 juta juga. Terima kasih sahabat-sahabat di media-media rasmi yang lain yang turut hadir sama. Teruskan tinggal komen. Terima kasih yang bagi star. Itu adalah satu infak. Yang bagi emoji, yang bagi gift, semua terima kasih. Okey, sekarang sahabat-sahabat kita akan mulakan tadabbur kita, iaitu surah Al-Infitar. Kepada siapa yang baru hadir, Ustazah program apa ni? Setiap pagi bermula jam 7 pagi. Sekarang dah pukul 8, dah 1 jam dah. Start daripada 7 pagi, kadang habis pukul 8, kadang 8.30, kadang terlebih juga sampai pukul 9. So sampai pukul hari ni sampai 8.30 lebih kurang, Masya Allah. Setiap pagi termasuk Sabtu dan Ahad ada slot tadabbur juzuk 30 selama 30 hari. Kita punya tagline kita 30-30. So selama 30 hari Ramadan kita akan habiskan tadabbur 37 surah yang terkandung dalam juzuk 30, juzuk amma. Jadi hari ini kita dah masuk surah yang kelima, surah yang kelima, tuan-puan sekalian. Apa dia? Iaitu surah Al-Infitar. Okey, sahabat-sahabat, sama-sama kita baca surah Al-Infitar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Sadaqallahul azim. Subhanallah yang bermaksud, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Apabila langit telah terbelah, dan apabila bintang-bintang telah jatuh berselerak, dan apabila lautan telah meluap-luap, dan apabila kubur-kubur telah dibongkar, mengetahuilah jiwa apa yang pernah dikerjakannya dahulu dan dia kerjakan kemudian. Sesungguhnya wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu daripada Tuhan kamu yang maha pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadian kamu, lalu menjadikan kamu seimbang pada bentuk apa pun yang dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Bukan itu saja, bahkan kamu dustakan pula hari pembalasan.
Padahal sesungguhnya terhadap kamu ada yang memelihara, yang mulia-mulia para pencatat amal. Mereka itu tahu apa jua pun yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang yang banyak berbakti benar-benarlah di dalam syurga dengan penuh nikmat. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat derhaka benar-benarlah dia di dalam neraka jahim. Mereka akan bergelumang di dalamnya pada hari pembalasan itu, dan tidaklah mereka akan terhindar jauh daripadanya. Dan tahukah engkau apakah itu hari pembalasan? Kemudian itu, tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Pada hari yang tidaklah berkuasa satu diri terhadap diri yang lain sedikit pun, dan segala urusan pada hari itu adalah dalam kekuasaan Allah semata-mata. Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, surah Al-Infitar membawa maksud pecah belah. Surah Al-Infitar membawa maksud pecah belah. Surah ini merupakan surah yang ke-82 susunan surah di dalam Al-Quranul Karim, dan ia adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah. Bermaksud surah ini turun sebelum Nabi SAW melakukan hijrah ke Madinah. Dan surah ini, tuan-puan, sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang dihormati sekalian, mengandungi perihal rukun iman, iaitu beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita akan pergi per ayat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Apabila langit telah terbelah, artinya peredaran cakrawala tidak lagi teratur dengan seimbang dan saksama sebagaimana biasa dan lantaran itu berlakunya langit terbelah. Muslimin muslimat, jika kita pandang langit, kita akan nampak langit, kita akan nampak awan, semuanya tertutup, indah, cantik, tersusun. Subhanallah. Tetapi bayangkan, sekiranya langit itu terbelah, berpecah-pecah, apakah gambaran yang dalam fikiran kita yang kita akan nampak pada langit? Sama ada kita akan melihat kehitaman, sama ada kita akan melihat cahaya-cahaya ataupun api, ataupun kita akan melihat bintang-bintang yang berguguran yang akan menimpa kita. Tuan-puan sekalian, sekiranya kita melihat suasana orang yang ditimpa ujian, kita panggil perang, kan? Bila tengok daripada atas, melihat peluru-peluru berpandu, contohnya daripada atas melihat peluru-peluru berpandu yang sedang jatuh daripada atas, bagaimana situasi masa-masa perang? Bila tengok peluru pandu sedang daripada atas, dia panggil peluru pemandu kan, daripada atas, mungkin ada banyak, mungkin ada berpuluh atau beratus. Ketika itu yang mampu dibuat adalah melihat saja. Ke mana lagi nak pergi? Ke mana nak pergi? Adakah tempat yang selamat? Akhirnya tak mampu nak fikir nak pergi mana, nak lari macam mana. Masa tu tak mampu dah nak fikir anak macam mana, rumah macam mana, binatang ternak macam mana. Sebagaimana yang kita bincangkan dalam surah yang sebelum ni, surah Al-Kuwirat. Al-Kuwirat. Bagaimana bila hari kiamat nanti, matahari akan digulung, matahari akan dilipat, akan digulung. Al-Kuwirat maksudnya penggulungan gulung. Apa yang digulung? Iaitu matahari. Apabila matahari digulung. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, tuan-puan dimati Allah, sebab itu dalam surah Al-Kuwirat sebelum ini diberi gambaran apa? Manusia akan meninggalkan, manusia tidak mengenal pasangannya. Ketakutan yang teramat membuatkan manusia tidak kenal pasangannya. Manusia yang tak kenal anaknya. Anak boleh lupa mak ayah boleh lupa anak. Bahkan wanita yang hamil, ini dalam surah sebelumnya, wanita hamil juga akan lupa kandungannya. Sampai kandungannya keluar pun dia tak sedar. Padahal sakit sangat. Kalau contraction sangat sakit, tapi boleh tak sedar. Manusia mula melupakan unta betina yang sedang bunting, harta yang paling berharga bagi orang Arab jahiliah ketika itu, kerana ketakutan kedahsyatan pada hari kiamat. Muslimin muslimat. Tetapi yang akan jatuh berguguran pada ayat yang kedua, dan apabila bintang-bintang telah jatuh berselerak. Langit terbuka,
bintang jatuh berselerak. Bintang bukan kecil. Bumi juga adalah salah satu bintang. Tapi bintang yang kita nampak di langit tu adalah bintang yang jauh lebih besar saiznya daripada bumi. Dan bayangkanlah bintang-bintang itu jatuh berselerak. Dan kita dah belajar daripada surah sebelum ini, tadabbur, bintang-bintang ini dipegang oleh para malaikat. Malaikat melakukan tugasnya memegang bintang-bintang itu. Subhanallah, ya Allah perintahkan sekian lama memegang pada kondisi yang sangat tepat. Sebab tidak bertembung sama-sama dia dan sebagainya. Dan apabila sangkakala pertama ditiup, maka matilah seluruh makhluk, termasuklah malaikat yang memegang bintang-bintang tersebut. Disebab itulah bintang itu jatuh berguguran. Ayat seterusnya. Dan apabila lautan telah meluap-luap. Ketika ini, tuan-puan sekalian, kita dah belajarlah. Kita dah tadabbur surah sebelumnya. Apa yang berlaku? Dalam surah Al-Quwirat menjelaskan, manusia dan binatang saling berkumpul. Sebab ketakutan ni, melihat suasana yang sangat dahsyat ni, langit sudah terbelah, bintang jatuh berguguran. Ketika itu, manusia, jin dan binatang saling minta pertolongan dan saling berkumpul. Bahkan dalam surah Al-Quwirat menyebutkan apabila binatang buas berkumpul. Dan ulama tafsir mengatakan berkumpul sama-sama dengan manusia. Manusia berkumpul dengan jin. Jin minta tolong manusia. Manusia minta tolong jin. Semua kelang kabut belaka ni. Seluruh makhluk dalam keadaan yang kelang kabut. Jin pun sama macam manusia. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang kufur pada Allah. Ada jin yang soleh, ada jin yang buat maksiat. Sama. Lepas tu, tuan-puan sekalian, dijelaskan dalam tafsir sebelum ini, binatang buas ni ada binatang yang susah kita nak cari. Masuklah dalam hutan, kita nak tangkap binatang buas. Mereka adalah binatang yang pandai menyembunyikan diri. Dan mereka menganggap manusia adalah ancaman. Orang selalu naik jungle trekking ataupun naik hiking, jarang jumpa binatang buas. Sebab apa? Mana laluan manusia, binatang buas akan hindar. Tetapi bila berlaku kiamat, suasana yang sangat menakutkan ni, binatang buas pun mari berkumpul. Dan kita manusia pun tak rasa takut walaupun singa ada kat sebelah. Walaupun harimau, walaupun ular, walaupun buaya. Masing-masing tak takut. Sebab ketakutan yang sangat dahsyat kepada apa yang sedang berlaku ni. Lalu, jin pun berkata kepada manusia, kamu tunggu di sini. Kami pergi tengok dekat laut. Masa tu, masih lagi fikir nak pergi cari tempat perlindungan. Mungkin sekarang yang huru-hara ni sebab dalam surah Al-Quwirat yang kita baca sebelum ini, bumi dihamparkan semua jadi rata. Bukit, bukau, gunung, ganang semua jadi berterbangan, lepas tu diratakan. Ramai dah ketika itu yang tenggelam di bawah hamparan bukit, bukau, gunung, ganang yang hancur lebur tu. Jadi manusia di atas darat ni panik, semua makhluk panik. Jadi jin kata, kami pergi tengok laut sekejap. Bila tengok laut, laut sedang menggelegak. Subhanallah, mengeluarkan laharnya. Bermenggelegak, subhanallah. Habis bila menggelegak, lalu ketika itulah bila disentuh sangat panas. Itulah disebutkan, dan apabila lautan telah meluap-luap. Subhanallah, lautan yang asalnya air adalah sejuk bertukar menjadi panas, meluap-luap, menggelegak. Subhanallah. Itu ayat yang ketiga. Allah menjelaskan, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan telah meluap-luap kepanasan, menggelegak, mendidih kerana goncangan yang ada pada seluruh permukaan jagat ini. Sebab yang satu bertali teguh dengan yang lain. Ketika rosak satu, hancurlah semuanya. Dan apabila kubur-kubur telah dibongkar, kubur terbuka. Sebab untuk sangkakala kedua, seluruh manusia daripada manusia pertama Nabi Adam, semua akan bersatu kembali dengan rohnya. Tubuh badan yang sudah hilang dah jejak, tulang pun dah tak ada, habuk pun tak ada, akan dikembalikan semula seperti mana asal dan disatukan kembali dengan rohnya. Ini disebut dalam surah sebelum ini penjelasannya. Kerana manusia yang terkubur dihidupkan kembali untuk menghadap hari mahsyar, iaitu hari berkumpul di saat yang demikian. Ayat yang kelima, mengetahuilah jiwa apa yang telah pernah dikerjakannya dahulu dan dia kerjakan kemudian. Artinya,
Mengertilah diri, baik dengan engkau ataupun diriku. Pekerjaan dan perbuatan di masa hidup pernah dikerjakan, baik yang segera dikerjakan dan diamalkan, atau yang dilengah dan dilalaikan lalu terlambat mengerjakannya. Sehingga apa yang penting dianggap kurang penting, begitu pula sebaliknya sehingga umur kita habis. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Ada banyak perkara yang penting kita anggap tak penting dan kita kesampingkan. Ada banyak perkara yang tak penting kita jadikan penting dan kita utamakan. Muslimin muslimat, apa yang paling utama dalam hidup kita adalah menjadikan seluruh pekerjaan kita adalah ibadah. Sebab itu tujuan yang Allah letakkan, jelaskan dalam Al-Quran. Tujuan kita, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, aku iaitu Allah menciptakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa, kecuali untuk menyembahku, memperhambakan diri kepadaku, beribadah kepadaku. Itu tujuan. Bila kita lari daripada tujuan kita diciptakan, maka kita akan rosak. Akan berlaku kerosakan pada jiwa kita, pada akal fikiran kita, pada fizikal kita, pada emosi kita. Kita ingat kita beremosi sedih sangat ni sebab manusia. Kita ingat akal kita rosak semua ni sebab gangguan tengok benda-benda. Ya, memang semua itu ada kaitan. Tapi hakikatnya apabila kita mula lari daripada tujuan Allah ciptakan, maka kita mula sakit sana, sakit sini. Tuan-puan sekalian, kalaulah mesin basuh diciptakan untuk basuh baju, tiba-tiba dibasuh pinggan mangkuk. Masuk pinggan mangkuk, periuk yang besi-besi, pinggan mangkuk apa semua ni. Lepas tu tekan ni. Lepas seminggu rosaklah mesin basuh tu. Rosak. Lepas tu pergi jumpa orang yang buat mesin basuh. Kenapa mesin basuh rosak baru seminggu? Rosak baru seminggu. Rosak macam mana? Cuba tengok dalam ni teruk, bercacar lah apa semua. Encik guna untuk apa ni? Saya buat basuh periuk belanga. Memanglah rosak. Sebab tujuan diciptakan mesin basuh ni untuk baju, bukan untuk periuk belanga ni. Bukan salah mesin basuh, tapi salah encik, salah guna. Tuan-puan sekalian, Allah ciptakan kita dan Allah gunakan kalimah wa ma khalaqtul jinna. Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia illa, kecuali untuk memperhambakan diri kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bayangkan kalau saya cakap macam ni pada tuan-puan sekalian. Saya masak mi goreng ni untuk tuan-puan, silalah makan. Tuan-puan rasa tak macam, wah, masak untuk kita? Ya, dah faham dah tu. Tetapi kalau saya guna ayat, saya takkan masak ni. Saya memang takkan masak. Saya sibuk sikit apa, saya takkan masak. Melainkan mi ni memang untuk puan. Saya takkan masak. Melainkan mi ni, saya takkan masak mi ni, melainkan sebab puan. Bila letak, saya takkan depan, letak tidak dulu, dia lagi kuat. Allah tak sebut kami menciptakan, aku menciptakan. Allah tak sebut aku menciptakan kamu untuk, tapi Allah sebut tidak, aku ciptakan kamu. Maksudnya kalau bukan sebab itu, Allah tak ciptakan kita. Kalau bukan tujuan untuk memperhamba dan beribadah, Allah tak ciptakan kita. Sebab itu Allah berfirman, wama, dan tidak, khalaqtu, aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah, melainkan untuk memperhambakan diri. So kita tertanya, Ustazah, tapi kerja macam mana ibadah? Lepas tu ke rumah macam-macam lah Ustazah. Jadikan semua yang kita buat itu ibadah. Macam mana? Mulakan dengan bismillah. Mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka handphone pun. Ya, buka handphone pun bacalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. InsyaAllah bila kita gunakan phone itu dengan mulakan bismillah, Allah akan bukakan jalan-jalan kebaikan. Kan jumpa je benda baik-baik. Yang kita tengah start ni, tiba-tiba nampak ada ayat motivasi, terus motivasi. Bila tiba-tiba tak ada idea ni cari rezeki, tiba-tiba ada peluang untuk cari rezeki. Allah berikan jalan kebaikan. Sebab kita mulakan dengan nama Allah. Allah pelihara daripada melihat benda-benda maksiat, benda-benda yang boleh merosakkan iman di dalam telefon. Nak keluar bismillah, nak basuh kain jemur kain, sebut bismillahirrahmanirrahim, terus seolahnya perbuatan kita itu didaftarkan sebagai ibadah. So ibadah perlu register. Macam mana register? Mulut, lidah sebut bismillah, dan hati pun
tergerak dengan nama Allah. Aku buat ini dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Maka Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih akan bantu pekerjaan kita, akan bantu urusan kita. Terus perbuatan kita itu walaupun sama dengan orang sebelah, tapi orang sebelah mungkin tak dapat pahala. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, ada orang datang kerja 30 hari. 30 hari dia mulakan dengan bismillah. 30 hari hati dia pun dia kaitkan apa yang dia buat ini adalah untuk cari redha Allah. Sebab Allah meredai hambanya cari rizki. Allah meredai hamba-hambanya yang bersusah payah untuk berikan kembali pada keluarga, pada orang memerlukan. Allah redha bagi orang yang cari rizki begini. 30 hari kita akan dapat pahala bekerja. Tapi ada orang lain pula langsung tak ada kait dengan Allah, kerja is kerja, tak ada nak bismillah apa. So cukup bulan, ada yang dapat gaji, ada yang dapat pahala ibadah, kerja 30 hari. Ada yang 30 hari dapat gaji je, tak dapat pahala ibadah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, sambung sikit lagi. Oh, dah 3 minit lagi, saya kena berhenti. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat yang ke-6. Allah berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhan kamu yang Maha Pemurah? Begitulah Allah mencurahkan kurnianya. Ayat yang ke-6 ini Allah berikan penjelasan. Belas kasihannya kepada kamu, namun kamu lalai jua. Yang patut segera kamu kerjakan, tidak jua kamu kerjakan. Apakah gerangan yang menyebabkan kamu lalai dan lengah daripada panggilan Allah? Siapa yang memperdayakan kamu hingga kamu lupa? Tentu saja yang pertama sekali memperdayakan kamu dari mendekat kepada Allah ialah musuh besarmu yang bernama syaitan, yang bernama syaitan iblis itu. Dialah yang menyebabkan kamu menyesal untuk selama-lamanya. Tidak ada yang lain yang menghambat langkah maju menuju Allah, malaikat iblis, sehingga kamu lengah daripada kemuliaannya. Tuan-puan sekalian, musuh utama kita adalah syaitan iblis. Iblis ni pangkat lebih tinggi, syaitanir rajim, musuh utama. Tapi ramai manusia menjadikan syaitan adalah sahabat karibnya. Bahkan kita tidak mengenal tipu daya syaitan. Kita tak kenal cara syaitan melalaikan kita. Syaitan ni bagi orang yang memang suka buat baik, dia tak bisik, janganlah buat, janganlah solat, tak payahlah zikir, tak payahlah tutup aurat, tak. Syaitan akan membisikkan supaya kita menangguhkan. Baru pukul 2, awal lagi. Oh, baru 2:30, awal lagi, bukan lambat. Belum tengah-tengah lagi. Akhirnya kita solat lambat. Bila dah lambat, dah hilang rasa manis, dah hilang dah keberkatan solat di awal waktu yang Nabi jelaskan. Tuan-puan sekalian, kita bukan tak nak sedekah, dia suruh bisik tangguh. Nantilah, tunggulah hari Jumaat. Jumaat berkat. Nantilah tengah nak guna juga, kan nanti nak guna. Dia cuma bisik nanti. Sama juga nak hijrah, nantilah, bukan tak nak hijrah, nanti. Sikit lagi. Tutup aurat pun sama, dia bisik supaya tangguh. Tuan-tuan sekalian, itu sikit je baru tu tipu daya syaitan. Syaitan kenal kita sejak kita lahir sampai hari ini, non-stop dia bersama dengan kita. Ensiklopedia tentang kita dia tahu semua. Di mana titik lemah kita, di mana kekuatan kita, di mana kalau dia ganggu kita, kita memang collapse. Kita memang takkan boleh hadapi kalau datang je masalah daripada suami, pada anak, pada ni, mana yang tu lah dia attack. Sebab dia tahu bila kita emosi, kita pun hilang kawalan diri, akhlak kita pun jadi buruk. Bila kita sekian. Jadi dia kenal sangat kita. Sebab itu kita kadang perasan diri kita ulang benda yang sama je. Kita dah nekat, tak nak ulang dah kesempatan sama. Ulang lagi. Muslimin muslimat, syaitan paling takut 2 kalimah: maaf dan taubat. Maaf dan minta ampun. Minta ampun dengan Allah, maaf dengan manusia. Syaitan memang takut sangat 2 perkataan ini dikeluarkan oleh manusia. Why? Dia sedaya upaya merosakkan hubungan silaturahim, keluarga berpecah apa semua. Dia bersedaya upaya merosakkan hubungan ukhuwah dengan kawan, dengan rakan kerja, dengan apa semua ni. Tiba-tiba selepas 2 tahun bergaduh, 3 tahun ke, per bulan ke, tiba-tiba saling bermaafan. Oh, dia rasa macam, hai, susah payahlah aku buat depa ni bergaduh apa semua, maaf pula. Yang kedua, paling takut minta ampun lah. Susah payah dia goda dan rosakkan manusia sampai tak solat, sampai berzina, sampai melakukan maksiat, sampai buka aurat balik. Dulu tutup aurat, buka balik, sekian-sekian. Tak, macam-macam lah, minum arak. Tiba-tiba bertaubatlah, minta ampun dengan Allah.
Dia kata letih je, penat je aku jadikan dia manusia yang rosak 10 tahun, 15 tahun. Dengan ampun taubat, walaupun 5 minit, boleh memadam dosa 50 tahun. Tetapi taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, itu yang disebutkan, yang diberikan gambaran. Apa syarat taubatan nasuha? Taubat yang menyesal sungguh-sungguh, bukan asal taubat. Astaghfirullahalazim, ya Allah aku menyesal, ya Allah aku tak tutup aurat, ya. Lepas tu dah siap istighfar, lepas tu siap-siap pakai selendang je letak ni, nampak dada bentuk apa semua, leher pun, telinga pun nampak lagi. Lepas tu keluar, lepas tu nanti solat istighfar lagi, astaghfirullahalazim, ya Allah aku tak tutup aurat. Ini bukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha yang walaupun 5 minit tetapi boleh memadam dosa 50 tahun. Taubatan nasuha ada taubatan yang nyesal sungguh-sungguh, meninggalkan kemungkaran itu immediately, tinggalkan kemungkaran tersebut dan tidak mengulanginya kembali. Itu syarat taubatan nasuha disebut oleh ahli ulama Imam Ghazali. Inilah taubat yang boleh memadam api neraka. Taubat yang boleh memadam dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak sebesar gunung, walaupun sebesar alam. Itu disebut dalam hadis Nabi. Sebab itu kita boleh nampak orang yang taubatan nasuha, dia perubahan tu drastik. Sebab itu ada orang bila dia hijrah betul-betul. Dia tak, bila buat sikit boleh. Ada orang kata hijrah kan kena perlahan-lahan, nanti kalau drastik takut mengejut tuan-puan sekalian. Ramai orang berubah kepada keburukan drastik, tak timbul isu pula. Nak berubah macam ni janganlah mengejut sangat, perlahan-lahan. Tapi bila nak berubah keadaan baik, kenapa tak boleh nak drastik? Kenapa tak boleh nak hijrah betul-betul? Nak tutup aurat betul-betul. Nak solat betul-betul. Nak kerja betul-betul. Hijrah tu betul-betul. Pasti akan dapat pertolongan Allah. Allah memudahkan hambanya nak hijrah. Kadang orang nak hijrah, orang yang tak puas hati dengan hijrah ni pula, tak payahlah drastik, nanti tiba-tiba buka balik. Tak payahlah guna ayat-ayat macam tu. Kalau dia terus nak tutup elok, lengkap apa semua, kita bagilah sokongan. Muslimin muslimat, saya selalu kata, kalau nak hijrah, nak berubah, hijrah itu wajib, bukan pilihan. Hijrah itu wajib, bukan pilihan. Subhanallah, Allahu Akbar. Nantilah saya hijrah Ramadan tahun depan. Ramadan kali ni saya belum kuat lagi. Allahu Akbar. Hijrah itu adalah kewajipan, bukan pilihan. Dan insya-Allah bila dah hijrah, buat secara sempurna, Allah akan tolong. Saya selalu kata macam ni, hijrah, segeralah berhijrah. Jangan tangguhkan. Cuba buat sehabis baik. Sebab mati tidak pernah bertangguh walaupun satu saat. Mati tak akan ditangguhkan asbab nak tunggu kita hijrah sampai sempurna, tidak. Dan ada ke ustazah orang hijrah sempurna? Tak ada. Yang ada adalah berjuang dalam hijrah. Bukan sampai, macam mana ciri-ciri hijrah yang sempurna? Kita tak boleh nak kata pun hijrah yang sempurna ni, bila dia pakai macam ni, kira sempurna lah tu. Dia tutup semua serba hitam. Okey, contoh ya. Lepas tu dia gini-gini. Itu kira dah sempurna hijrah dia. Tidak. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Hijrah itu adalah perjuangan. Kan ada lagu, hijrah itu perjuangan. Subhanallah, biarlah kita mati dalam perjuangan hijrah. Hijrah ini perjalanan, perpindahan kepada Allah. Kan kita sekejap lalai. Lepas tu kita hijrah, kita sekejap lalai. Lepas tu kita hijrahkan diri kita sedar. Kita kejap jauh dengan Allah. Lepas tu kita hijrahkan diri kita dekat dengan Allah. Hijrahkan diri kita. Hijrah ni berlaku sepanjang masa. Daripada tempat ke tempat, situasi ke situasi. Hijrahkan fikiran. So setiap hari kita berhijrah. Subhanallah. Sebab sentiasa kita diuji lalai dan kita mengundur. Lepas tu kita berjuang lagi. Masya Allah. Okey. Allah bertanya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhan kamu yang maha pemurah? Dunia, hawa nafsu, syaitan, iblis, anak-anak. Itu Nabi Allah berfirman. Subhanallah. Antara ujian ataupun fitnah manusia ini lalai dengan apa? Dengan pasangannya. Seronok dengan pasangan. Dapat pasangan baik pula. Pasangan pula romantik. Pasangan pula handsome. Okey, lekalah dia duduk update pasal suami dia. Lekalah dia duduk update tak berhenti. Memuja sekian-sekian. Ya, manusia akan terlalai sesuatu yang indah. Memang indah, memang seronok, memang syok dapat suami yang baik, perfect ni. The perfect guy ni. Dapat isteri pula, dapat anak pula cerdik-cerdik, pandai-pandai apa semua ni. Kalau meningkatkan rasa syukur, alhamdulillah.
dengan segala nikmat suami baik, isteri baik, anak-anak baik. Sebab ini manusia dilalaikan dengan pasangan, dengan anak pinak, dengan emas perak, dengan harta, dengan kedudukan, dengan kemasyhuran. Lalai dengan anak, pagi sampai petang seronok anak ni comel kan, setiap masa lah duk rakam. Bila solat 5 minit tak sampai, baca Quran 10 minit tak sampai. Terlalai dengan nikmat anak. Jadi tapi ada orang segala nikmat yang Allah berikan ini meningkatkan rasa syukur. Lalu lama dia bangun malam, lama dia baca Quran, lama dia zikir, menunjukkan rasa syukur dia kepada Allah di atas segala nikmat yang diberikan ini. Lalu Allah bertanya, Allah pun memberitahu kita yang telah menciptakan kamu. Allah yang telah menciptakan kamu, lalu menjadikan kamu seimbang. Pada bentuk apa pun yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu dengan begitu sempurna. Bukan itu saja. Ayat yang ke-9 Allah sebut, bukan itu saja. Bahkan apa yang kamu buat kepada Allah yang sangat baik itu, bahkan kamu dustakan pula hari pembalasan, hari kebangkitan. Kamu seolah tak percaya kamu akan dibangkitkan semula. Kamu tak percaya bahawa ada balasan, ada ganjaran yang Allah sediakan dengan perbuatan baik kamu. Padahal sesungguhnya terhadap kamu ada yang memelihara, yang mulia para pencatat amal. Mereka itu tahu apa jua yang kamu kerjakan. Sesungguhnya, ayat ke-13, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, yang buat baik, benar-benarlah dia di dalam syurga yang penuh nikmat. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat derhaka, benar-benarlah dia dalam neraka Jahannam. Mereka akan bergelumang di dalamnya pada hari pembalasan itu, dan tidaklah mereka akan terhindar jauh daripada neraka tersebut. Dan tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Kemudian itu, tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Allah ulang 2 kali. Pada hari yang tidaklah berkuasa satu diri terhadap diri yang lain sedikit pun. Dan segala urusan pada hari itu adalah dalam kekuasaan Allah semata-mata. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, pada hari kiamat, umat setiap Nabi mencari Nabinya. Umat Nabi Adam cari Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Soleh, Nabi Yunus, semua cari Nabi masing-masing. Dan semua Nabi seolahnya ngangkat tangan. Angkat tangan macam ni, surrender. Betul tak kalau kita buat macam ni? Ya, okey, surrender. Para Nabi surrender. Dan para Nabi sebut, nafsi biyadih. Nafsi biyadik. Diriku biyadih. Pada tangannya. Maksudnya para Nabi semua, aku tak boleh tolong kau, aku tak boleh nak tolong. Diriku pada tangan Allah pada hari ini. Sebab itu firman ini disudahi. Pada hari pembalasan itu, hanya Allah yang berkuasa sepenuhnya pada hari tersebut. Mana raja-raja di dunia, semua dah tak ada kuasa pada hari tersebut. Mana pembesar-pembesar, mana orang-orang kaya, mana penguasa-penguasa, mana orang-orang yang hebat, semua tersungkur ketakutan belaka. Pada hari itu hanya Allah sahaja yang maha berkuasa. Malik Yaumiddin, raja hari pembalasan. Malik juga penguasa hari pembalasan, ataupun pemilik hari pembalasan. Semua para Nabi, diriku di tangannya. Aku tidak pernah melihat kemarahan dan kemurkaan Allah sebagaimana Allah sedang menunjukkan kemarahan dan kemurkaannya pada hari ini. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Lalu ada Nabi kata, kamu cari Muhammad, hanya dia seorang je boleh tolong manusia lain. Itulah permintaan Nabi Muhammad ketika Allah berikan peluang untuk dia meminta daripada Allah. Apa dia? Nabi meminta 2 perkara untuk umatnya. Satu, untuk beri pertolongan di mahsyar, iaitu syafaat Nabi. Yang kedua, iaitu untuk umatnya ditangguhkan azab sehingga akhir kematian, sehingga nyawa dihalkum. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebab itu kita kena rajin berselawat pada Nabi, kerana selawat itu perantaraan untuk kita dapat pertolongan. Suami, isteri, anak, semua benda. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Ini penutup ya. Nabi Allah SWT berfirman, yauma la, di hari, la, yauma la yanfa'u, di hari yang tiada manfaat sedikit pun. Malun wala banun, harta benda kamu, anak pinak kamu, pasangan kamu, semua tak ada manfaat sedikit pun. Illa, kecuali man atallaha, yang kembali kepada Allah, yang bertemu dengan Allah, biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera, dengan jiwa yang selamat. Siapakah jiwa yang sejahtera itu? Mereka yang taat kepada Allah,
yang tinggalkan larangan Allah, mereka yang tak protes hukum hakam Allah, mereka yang sentiasa berdamai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa yang tenang. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah, mudah-mudahan perkongsian ini mendapat manfaat, memberikan ceturasan rasa, kemudian keinsafan. Yang paling utama adalah apakah tindakan kita selepas ini. Apa kita nak buat sehabis live ini berakhir? Banyakkan istighfar, banyakkan salawat, nekat untuk jaga solat 5 waktu, nekat untuk jaga aurat, nekat supaya melihat apa hijrah yang kita nak buat sempena Ramadan yang datang ini. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Bertemu lagi pada pagi besok, insya-Allah jam 7 pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat lebih kurang 6,000 lebih yang hadir ini, saya sayang semua kalian kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita akan bersatu. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.